الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, hormati Tuan Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para tuan-tuan guru, alim ulama, yang dihormati ahli qaryah Surah An-Nur Section 2. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah. Diizinkan untuk kita bersama sekali lagi dalam meneruskan pengajian dalam kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, peringatan tentang perkara kematian dan hari akhirat. Jinuddin, TV tak ada Kesian Muslimat nak angle tengok saya tu. Ayah maafin jadi Ayah ma'alish. Okey, alhamdulillah para muslimat pun dah mula ramai seperti sebelum ini, sebelum PKP. Jadi kita semua bersyukurlah di atas kurniaan yang Allah berikan kepada kita, kerana tak banyak tempat yang sembahyang sampai keluar solat fardu. Surah An-Nur ni antara yang hebat lah, Masya Allah. Solat fardu pun mencecah keluar surau. Surah lain biasa dalam je penuh. Ataupun itu pun tak tentu penuh tak penuh. Tapi surah An-Nur ni Masya Allah, solat fardu pun melimpah keluar. Itu barakah penduduk-penduduk qaryah Section 20 ni insya-Allah. Baik, jadi kita meneruskan pengajian berkenaan dengan bab majaa anna malakal maut alaihi salam dzul qabid li arwahil khalq. Bab yang menyatakan tentang bahawa malaikat maut itu merupakan malaikat yang diwakilkan untuk mencabut roh para makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali manusia lah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Sajdah biasa kita dengar pada pagi Jumaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut, bahawa yang mematikan kamu adalah malaikat maut. Mematikan macam mana? Alladhi wukkila bikum, yang telah diwakilkan untuk kamu. Siapa yang mewakilkannya? Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un wa ila rabbihim qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Thumma, kemudian, ila rabbikum, kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Baik. Daripada riwayat Ibnu Umar berkata, "Idza qubidha malakal maut ruhul mu'min." Apabila malaikat maut itu mencabut roh orang mukmin, qama ala itbatil bab wa li ahli albayt dajjatun. Apabila malaikat maut itu dalam keadaan ingin mencabut nyawa orang-orang mukmin, apa yang akan berlaku? Qama ala atbatil bab
wa li ahli al-bait dajjatun. Malaikat maut akan berdiri di muka pintu. Ya. Dan pada ketika itu ada di kalangan ahli keluarga orang yang nak mati ini dalam keadaan apa? Faminhum saqatu wajhiha wa minhum nashiratu sya'riha wa minhum ad-da'iyatu biwaliyiha. Yang maksudnya dalam keadaan yang umum, kalau orang meninggal bila ahli keluarga ni dalam keadaan yang sangat dahsyat lah. Ada yang sampai mencakar-cakar rambut, kan? Mencakar-cakar muka tadi. Kemudian memegang menggoncangkan rambut kepala, ya, dan menjerit sana sini. Dia dalam keadaan yang sangat tak elok lah. Kan maksudnya apa? Biasa orang mati biasa dalam keadaan nazak terutamanya. Kan bagi keluarga yang mungkin dalam keadaan Allah alam, ya, kalau kita berada dalam keluarga-keluarga yang baik, insya-Allah bila kita ziarah di kalangan ahli keluarga yang sedang nazak, kita akan nampak di kelilingnya orang-orang yang membacakan Quran, baca Yasin, kan. Yang anaknya pula gili-gili mendekati telinga ayahnya, maknya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu petunjuk yang baiklah. Tapi di kalangan keluarga ataupun keadaan sebahagiannya adalah tak seperti itu, kan. Macam keadaan yang tak terurus lah, macam nak histeria, ya, sibuk, ya, dalam keadaan tak boleh terima hakikat orang yang tu dah nak meninggal dunia, duk menangis dalam keadaan meronta-ronta, kan, menangis dalam meraung-raung, ya. Jadi itu semua keadaan yang tidak baik lah, ya. Jadi kalau keadaan ni berlaku, malaikat maut dah datang dah, tapi orang lain tak nampak lah. Tapi malaikat maut nampak keadaan-keadaan seperti itu. Maka berkatalah malaikat maut, fima hadzal jaza', apa hal kamu buat semua ni? Yang meraung, menangis, yang bercakap muka semua ni. Fa wallahi, demi Allah, ma anqastu li ahad minkum umran. Aku ni, ini malaikat maut cakap, aku ni tidak mengurangkan sedikit pun umur kamu. Wala dhahabtu li ahad minkum birizqin. Dan aku juga tak hilangkan rezeki kamu sedikit pun. Wala zalamtu li ahad minkum syai'an. Apatah lagi, aku ini tidak menzalimi kamu sedikit pun. Fa in kanat syakayatkum wa sakhatakum alayya, kalaulah kau nak marah aku sekalipun, rasa tak puas hati, kalaulah katakanlah ahli keluarga yang nak diambil nyawa tu, boleh nampak malaikat maut, dia tutup pintu, dia mangga pintu, dia halau malaikat maut tu, tak boleh buat apa pun. Sebab apa? Fa inni wallahi ma'murun. Kerana aku ini merupakan ataupun sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bila seseorang itu sudah sampai saat ajalnya, memang itulah penghujung ataupun pengakhiran umurnya. Maksudnya malaikat maut ni dia tak akan datang ataupun dia tidak akan mencabut nyawa orang yang masih ada tempoh masa je. Dia sesekali tak. Malaikat ni kita tahu, tuan-tuan, malaikat ni adalah hamba Allah yang sangat taat dan paling taat dan tidak pernah melakukan maksiat. Itu malaikat. Ya. Berbanding dengan kita manusia. Manusia ni ada masa taat, ada masa asi, maksudnya orang buat maksiat. Ada masa buat pahala, ada masa buat dosa. Tapi malaikat ni tidak. Dia 100% taat. Kan? Jadi mustahil bagi dia untuk mengurangkan umur seseorang. Sebab yang bagi yang sudah menetapkan tempoh umur ni siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Dan mustahil juga untuk dia menyekat rezeki setiap hambanya. Maksudnya bila kita dah mati, tuan-tuan, habis dah rezeki kita. Macam sekarang ni, tuan-tuan, kita tengah duduk, masih mempunyai rezeki. Rezeki ni apa? Jangan nampak yang berbungkus kat luar tu je. Kan? Tadi baru tahlil, dah. Tadi dah ada sebahagian, dah ambil dah. Yang lain nampak lama, ada tak bahagian aku ni kan? Ada tak rezeki aku ni? Kan? Hari ni ramai sikit kan? Kan? Takut tak cukup. Bajet 100 orang, tengok yang datang 120 orang. Melepaslah 20 orang tu kan? Kan? Adakah itu rezeki kita? Itu rezeki lah juga, tapi bukan itu sahaja rezeki. Tuan-tuan duduk kat sini pun rezeki. Di kalangan orang lain tak dapat duduk macam kita macam ni. Kan? Ya? Dengan nafas yang kita hirup, udara yang kita hirup, nafas yang kita udara yang kita hirup ni rezeki. Banyaklah rezeki lain Maka kalau kita terlepas sesuatu rezeki itu, tuan-tuan jangan risaulah. Maksud itu bukan rezeki kita. Contoh kalau kita tengah makan, kita pergi pasar atau pergi kedai, kita beli kuih, dimsum, kan? Macam dimsum. Harganya berapa? 2 ketul RM10. Jinudin Dia bukan macam itulah harganya. Beli bawa dari pasar ni sampai rumah. Keluar dari pintu kereta, terlepas, bocor plastik tu. Jatuh. Kan? Nak marah siapa masa tu, tuan-tuan? Marah Jinudin sebab bagi plastik bocor. Masa tu kita tak boleh nak salahkan siapa dah. Kan? Mungkin asbabnya kita terjatuh atau terlanggar pintu. Itu asbab je lah. Tapi maksudnya, tuan-tuan, dah tu kan rezeki kita. Walaupun dah dibayar, walaupun kita dah bawa beberapa jalan kereta, bila dah jatuh, dah terpijak, dah kotor, memang bukan rezeki kita. Kalau sempat boleh lain. Kalau tak, dah habis lah. Okey, maksudnya, tuan-tuan, malaikat maut tidak akan sesekali mengurangkan rezeki dan memotong ataupun memendekkan umur. Tak. Apatah lagi menzalimi. Wa in kana dhalika ala mayyitikum fa innahu fi dhalika maqhurun. Jadi tugasan malaikat maut ni dia memang terpaksa. Terpaksa, kita kata dia terpaksa dalam keadaan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang buat tu terpaksa. Kita ni memang solat, kenapa kita kena solat? Sebab aku terpaksa solat. Sebab apa kita terpaksa solat? Sebab aku hamba Allah. Susah ke, senang ke, sakit ke, sehat ke, boleh masuk ke, tak boleh masuk ke, aku kena solat juga. Kan? Ada orang, tuan-tuan, dia bila tak boleh masuk untuk solat Jumaat sebab kuota dah penuh, first dia akan maki AJK dulu. Kan? Siapa jadi jawatan kuasa yang jaga kaunter, baru orang paling banyak pahala dia. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala free banyak-banyak, Jumaat ni offer lah. Jumpa pengurusi, hari ni saya nak jaga kaunter. Saya dapat pahala banyak. Kalau setakat baca khutbah, setakat jadi imam, setakat berzikir dah ni, pahala sikit, tuan-tuan. Kan, baca Quran sikit, ngantuk tidur. Kan? Dapat pahala tidur. Bila tuan-tuan duduk kat kaunter tu, kan, dengar orang maki kita bersenyum, pahala. Kan? Cubalah sekali, tuan-tuan. Lepas tu siap cakap, tak apalah, tak dapat masuk surau ni, aku tak akan datang lagi surau ni selama 7 hari. Kan? Terus cakap tak datang surau, apa hal ni? Baru tak datang solat Jumaat. Sebab SOP tu lah kan. Mungkin tak terlupa buat sejadah, tak pakai mask semua, paksa balik. Kan? Tapi yang sebab mungkin tengah marah sangat tu, tuan-tuan, habis siap, bukanlah dia nak bersumpah, tapi sebab marah tu, tak nak datang surau lagi. Baik pergi surau lain. Apalah komunis punya AJK. Ada, tuan-tuan, AJK kena komunis. Sebab tak kasi orang masuk masjid. Kan? Tapi ada satu kebaikan. Ini saya kongsikan sikit lah. Kebaikan bila orang marah ni. Ada sekali tu, dia ni masuk, macam ni lah. Nak scan suhu. Masa tu pakai suhu yang manual ni. Tentu kan. Bila dia check pok, 37 ke, 37 tinggi lah, 37.9. Tak boleh masuk. Jadi balik, encik. Dia tak apa, dia tunggu sekejap. Scan lagi. Sama juga 37.9, tinggi. Tak boleh ni. Dia tunggu sekejap. Scan lagi.
Uish, ini semua salah termometer ni. Kan. Orang lain boleh masuk. Aku yang kena, aku je yang 33.9 ni. Besok ni tuan-tuan apa dia buat? Besoknya dia beli termometer yang auto tu. Nah, surau aku bagi termometer ni. Yang semalam tu rosak. Boleh sikit untuk kan betul. Kan. Jadi itu antara hikmah lah. Dia marah tapi dia marah yang bagus. Sebab apa? Bila dia marah menyebabkan dia menyumbang pula termometer yang cantik macam kat surau kita ni yang sekarang biasa banyak pakai tu. Ayah tak tembak lah. Tu tadah je kepala kan. Kan? Sebab marah tak masuk surau tu, ini yang bagus. Marah jadi dia buat alternatif. Dia membantu. Kan bukannya dia marah diri dia, lepas tu marah orang lain, lepas tu terus macam memberontak. Rugi pada dia lah. Kan dia nak beribadah, datang surau beribadah tapi menempah dosa. Kan berbanding orang yang datang ke surau untuk beribadah dan menambah pahala. Itu antara peluang dan ruang yang kita boleh dapat dalam apa jua bentuk untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi nyawaku yang berada di tangannya. "Lau yarawna makanahu wa yasma'unahu kalamah la dhahalu an mayyitahum wal baku ala anfusihim hatta idza hamala al mayyit ala an-na'ash wa faraftu ruhahu fawqa an-na'ash wa huwa yunadi." Iaitulah demi nyawaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya lau yarawna, sehingga mereka melihat tempatnya dan mendengar kata-katanya. Siapa tuan-tuan? Maksud kita ni lah. Kita ni ahli keluarga. Kalaulah dibukakan hijab, kita boleh melihat apa yang orang nak mati ni nampak. Ataupun kita boleh mendengar, ataupun orang mati ni boleh mendengar kata-kata, ataupun kita boleh mendengar kata-kata orang yang mati tu. Orang dah mati lah. Kan? Yang kita nampak apa tuan-tuan? Kita nampak jenazah tu terbujur kaku, mata terpejam ataupun dah dikafankan. Kalaulah kita boleh nampak apa yang dia nampak, ataupun kita boleh dengar lagi kata-kata dia, maka kita akan menangis ketika mana kita mengusungkan kerandanya. Dan dia juga yang senang diusung tu senang merintih-rintih. Apa yang disebutkan kalau kita boleh dengar masa kita usung keranda tu? Ya ahli wa ya waladi. Wahai ahli keluargaku, wahai anak-anakku. Kan? Mungkin yang biasa buat keranda tu apa? Anak-anak lah kan? Anak-anak ahli keluarga La tal'abna bikumud dunya kama la'ibat bi. Janganlah engkau berseronok dengan dunia ataupun tertipu dengan tipu daya dunia sebagaimana aku telah ditipu. Jama'tul mal min hallihi wa min ghairi hallah. Aku telah mengumpulkan hartaku sama ada dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Summa khalaftahu li ghairi. Dan kemudian akhirnya aku meninggalkan harta-hartaku kepada orang lain. Fal mihnatun lah. Maka yang untung sekarang ni, untung pada ketika ini bukan aku dah. Orang yang akan dapat hartaku itu. Lahu wattaba'ah ala alayya. Dan aku adalah menjadi orang yang rugi. Fahdharu ma halla bi, maka berhati-hatilah agar perkara tersebut tidak berulang lagi sebagaimana aku telah ditimpa dengannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam keranda tu kalau dia boleh bercakap dengan kita, cakap, janganlah engkau terpedaya dengan dunia ni. Aku masih hidup sibuk kumpulkan harta. Dengan cara halal, dengan cara haram. Yang penting aku nak kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Tapi bila aku dah dulu dalam keranda ni, dah mati, dah tak boleh nak buat apa, lah harta tu bukan aku dapat bawa ke dalam kubur pun. Yang dapat siapa? Korang lah. Anak-anak. Kan? Mungkin orang lain. Yang lah aku juga yang rugi.
duk sibuk kumpul harta banyak, maka berhati-hatilah dengan dunia. Jangan lalai. Ini maksudnya apa? Jangan lalai. Bukan maksudnya tinggalkan dunia sepenuhnya. Tak boleh. Kita kena berusaha, ambil peluang, ambil keuntungan yang kita manfaat pada dunia ni. Tapi jangan kita dilalaikan dengan keduniaan. Lalai nanti kita yang rugi. Kan? Harta kita pun tak akan kita dibawa ke dalam kubur tuan-tuan ni, melainkan sedekah yang telah kita jariahkan dan telah kita infakkan. Baik. Dalam riwayat yang lain, warawa Ja'far bin Muhammad an abihi qala, daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya berkata, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila malakal maut inda ra'si rajulan minal ansar. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan hijab. Dia nampak malaikat maut ni di atas kepala seorang sahabat Ansar. Sahabat ni dah nazak lah, dah terbaring. Tapi Nabi dibuka hijab, Nabi nampak malaikat maut ni. Malaikat maut ni dekat kepala. Kita pun tahu roh ni keluar kat mana tuan-tuan? Dekat kepala. So malaikat maut dah ready dah nak cabut nyawa sahabat Nabi ni. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkatalah kepada malaikat maut ni. Ini Nabi tuan-tuan dia ada mukjizat dia. Irfiq bi sahibi fa innahu mu'min. Berlembutlah dengan sahabatku ini kerana dia ada di kalangan orang yang beriman. Faqala malakal maut, dan malaikat maut pun membalaslah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merayu, berlembutlah dengan kawanku ni. Dia ni orang baik, dia ni orang mukmin. Tapi malaikat maut pun balas ucapan Nabi tadi, kata-kata Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, tib nafsan wa qarra ainan. Wahai Muhammad, tenanglah. Dan juga macam apa? Tenanglah, dan qarra ain macamnya sejuklah. Tenang, dalam bahasa mudah kita, relax. Wahai Muhammad, relax gitulah. Tenang wahai Muhammad. Fa inni bikulli mu'min rafiqin. Aku ni, bila aku nak cabut nyawa orang mukmin, aku akan rafiq, aku akan berlemah lembut. Selembut yang boleh. Memang itu tugasan aku. Dengan orang mukmin aku akan berlembut. Wa'lam anna ma min ahli bait madarra wala sya'ar fi bir wala bahrin. Tidak kiralah sama ada aku nak cabut nyawa ini di darat ataupun di laut ataupun di mana-mana sahaja. Illa, melainkan aku ini atasaffahahum fi kulli yaumin 5 marratin. Kerana apa? Sebenarnya aku datang pada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang aku nak cabut nyawa ni, aku akan datang kepada mereka fi kulli yaumin 5 marratin, pada setiap hari 5 kali. Sebenarnya malaikat maut ni datang bukan masa nak cabut nyawa kita tuan-tuan. Dia akan datang sekurang-kurang bila? 5 kali sehari. So maksudnya 5 kali sehari tu masa bila tuan-tuan? Masa solat lah. Masa solat tu maksudnya masuk waktu solat. Masa masuk waktu solat, dah masuk waktu solat, dia akan datang tengok apa yang kita buat. Dan kat mana kita berada pada masa tu. Maksudnya azan, tengah azan, Allahu Akbar, malaikat maut akan datang. Tuan-tuan pun kena tahu, malaikat maut bukan seorang seorang pula. Dia tak satu, bukan satu bukan seorang Maknanya malaikat ni banyak. Yang malaikat ni tak terkira bilangannya. So jangan ingat, tak apa kot, time ni malaikat maut pergi tengok orang lain kot, aku tak ada benda kot. Tak Setiap daripada kita selain pada malaikat Raqib Atid ni, malaikat maut pun ada jaga kita ni setiap kali solat. So time waktu solat tu dia tengok kita ni tengah buat apa dan kita ni kat mana. Maksudnya kalau kita tengah berada kat masjid bersiap untuk solat, okeylah. Kan. Maksudnya dia kata kat sini, la anna a'rafu bi saghirihim wa kabirihim minhum li anfusihim. Aku tahu. Maksudnya tahu dalam keadaan sekecil perkara apa yang dia nak buat dan sebesar-besarnya sebelum aku nak cabut nyawa dia ni. Jadi dia tahulah, makna kalau orang ni orang yang istiqamah, jaga solatnya, insya-Allah masa nak cabut nyawa tu dia akan cabut nyawa dengan baik. Sebab apa? Dia tahu orang ni orang baik.
Kan? Tapi kalau dia dah tengok hari-hari, time solat tak solat, time solat tak ke mana, tak apa dia buat, takkan aku nak berlembut dengan dia? Seolah-olah itulah jawapan malaikat maut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, lau anni aratu an aqbidu ruhin, sekiranya aku ni nak cabut nyawa seorang mukmin, bi'audatin ma qadaratu ala dhalik hatta yakuna Allah wal amirun biqabdiha. Macam mana rajinnya aku sekalipun ataupun ada kuasa aku sekalipun nak cabut nyawa, sesekali aku tak akan lakukannya tanpa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kuasa ada pada malaikat maut ni, dia tak akan cabut nyawa kalau belum datangnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan ya. Kerana dalam bab solat 5 waktu ini pun, kalau ada hadis-hadis lain yang berkaitan, pada ketika itulah sebenarnya buku catatan amalan kita bertukar. Bukan sekadar ditukar pada malam nisfu Syaban, bukan sekadar ditukar pada malam Lailatul Qadar, tapi sebenarnya setiap kali solat 5 waktu tu, buku catatan kita bertukar ganti. So sebaik-baiknya kena dapat yang terbaik lah. Antara subuh dengan zuhur, apa banyak mana kebaikan yang kita buat. Antara zuhur dan asar, adakah maksiat masih kita buat lagi. Antara asar ke maghrib, mana lagi banyak buat taat ke buat maksiat. Maghrib ke isyak, bagaimana, dan isyak ke subuh. Setiap kali solat tu sebenarnya, satu, kita diperhatikan oleh malaikat, termasuklah malaikat maut. Yang kedua, buku catatan kita bertukar ganti. Yang paling utama sekali pada malam nisfu Syaban lah, ataupun pada malam Lailatul Qadar. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Kalaulah kamu boleh melihat bagaimanakah malaikat maut ini mencabut nyawa orang-orang kafir. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sudah pasti kamu akan melihat wakil-wakilku ini. Ini Allah berfirman, wakil-wakil ini siapa? Di kalangan malaikat maut ini akan mencabut nyawanya, la yufarritun, tak akan miss sekalipun. Maksudnya dia akan buat tu, buat sungguh-sungguh. Kan? Bukan dia buat sambil lewa. Itulah tugasan para malaikat. Haqiqatun likulli fi'lin. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ini hakikat sebenarnya tuan-tuan siapa? Allah lah yang mematikan setiap yang bernyawa itu ketika mana sampai ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan begitu juga nyawa kita sebenarnya dipegang oleh malaikat maut. Masa bila? Fi manamiha. Ketika mana kita tidur. Dua keadaan malaikat maut ambil nyawa kita. Pertama, yatawaffal anfus hina mautiha. Malaikat maut akan ambil jiwa kita, nyawa kita ketika mana memang betul kita mati, pada ketika mana ajal. Dan keadaan kedua, lam tamut fi manamiha. Ketika mana malaikat maut ambil nyawa tapi belum mati lagi, iaitu ketika mana kita tidur. Pasal tu orang cakap tidur ni apa tuan-tuan? Mati apa? Mati kecil? Mati kecil. Tidur ni mati kecil. Kan maksudnya kita mati juga sebenarnya. Tapi yang lebih dahsyat orang yang tidur mati. Kan? Dah subuh gajah, subuh dinosaur pun tak bawa bangun lagi. Tu tidur mati. Yang tu bukan malaikat punya kerja. Tu dia sendiri yang nak mampus. Kan? Macam dia sendiri yang tak nak bangun. Setan kencing kat telinga dia, mata dia sebagainya tuan-tuan. Okey. Azan Okey, azan sambung sikit lagi. Minta izin sikit lagi Baik. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, inna ahadukum yajma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman. Setiap daripada kamu ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan ciptaannya
pada perut ibu kamu dalam tempoh 40 hari. Ya. Maksudnya dalam kejadian awal manusia ni, kalau kita belajar sains, sperma tu masuk ke ovum. Ya. Sperma lelaki masuk ke ovum wanita tu, suami isteri, maka berdiam dalamnya selama 40 hari. Kan? Berdiam dalam selama 40 hari. Kemudian sekiranya Allah mengizinkan, thumma yakunu alaqah mithla dhalik, maka akan jadilah padanya segumpal darah, thumma yakunu mudghah, kemudian jadilah padanya daging, ya. Thumma yursilullahu al-malaka, kemudian Allah akan mengutuskan malaikat, fayanfakhu fihi ruh, dan Allah akan tiupkan rohnya. Ya. Bila Allah dah tiupkan roh, maksudnya termasuk apa tuan-tuan? Dan hadis yang lain berkaitan, bila dah ditiupkan roh, begitu jugalah dah ditetapkan rezekinya, dah ditetapkan umurnya, dah ditetapkan jodohnya, dan telah ditetapkan apa cakap, keadaan mati nanti. Semua dah tetap dah. Pasal tu awal yang kita sebut tadi, bahawa malaikat maut tak akan mengurangkan ataupun melebihkan umur kita, dan begitu juga rezeki kita sampai ke situ saja bila sudah sampai masanya. Maka saya tutupkan hadis Nabi SAW. Bersabda Nabi SAW, Inna malakal maut la yanzuru fi wujuhil ibad kulla yawmin sab'ina nazarah. Sesungguhnya malaikat maut akan melihat wajah-wajah hamba-hambanya yang hamba Allah Subhanahu wa taala kulla yawmin, pada setiap hari, sab'ina nazarah, 70 pandangan. Kalau tadi kita tahu malaikat maut ni dia akan datang kat kita 5 kali sehari pada waktu solat. Dan hadis nak cakap bahawa setiap hari sebenarnya dia tengok kita, sehari 70 kali. Agak-agak selang berapa minit tuan-tuan? Saya kira-kira kalau 70 kali sehari tengok, selang berapa? Dapat jawapan? 20 minit, betul. Selang 20 minit malaikat maut tengok. Selang 20 minit malaikat maut tengok. Tengok kita lah. Cuma kita tak nampak dia lah. Selang 20 minit tuan-tuan. Kalau betul lah kita nampak malaikat maut tu setiap 20 minit, memang tak tahu lah, kita tak boleh buat apa lah. Malaikat maut tuan-tuan kan. Jadi di sebenarnya tengok kita ni 70 kali sehari. Idza dhahika al-'abd, dan bila kita ni bergelak, maksudnya gembira sangatlah, gembira dalam keadaan tak ingat matilah orang cakap alladhi ba'atha ilaihi yaqulu ajaban, malaikat mana akan cakap, bu'istu ilaihi li aqbidu ruhi, aku ni datang nanti nak cabut nyawa dia ni. Yang tak tahu, dia tak tahu bila, aku tahulah berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Tapi boleh lagi dia gelak. Maksud malaikat macam itulah. Kau ni nak mati pun gelak-gelak lagi seolah ayatnya macam itulah. Dia datang tengok kita ni duk suka tak ingat mati lah maksudnya. Kalau kita bukan tak boleh gembira, boleh bergembira. Tapi jangan sampai suka sampai tak ingat mati lah. Kan, suka yang melampau-lampau ataupun buat benda maksiat kan. Kalau kita nak makan gembira, senyum tu tak ada masalah. Tapi maksudnya yang apa yang malaikat masukkan kat sini, dia ni tak ingat mati lah. Kan, aku tengok kau selalu setiap 20 minit ni. Kan kena ingat tu. Allah maha melihat lah. Allah lagi yang maha melihat kan. Ni malaikat maut tengok pun 5 kali, tapi kau tak ingat mati, tak tahulah apa nasib kau nanti. Seolah-olah macam itulah peringatan yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita kena pegang pada ayat surah Az-Zumar ini, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang akan mematikan setiap jiwa ketika mana sudah sampai saat kematiannya. So kita tak boleh nak lari mana tuan-tuan. Di situlah pengakhiran kita nanti. Semoga pengakhiran kita pengakhiran baik, husnul khatimah, dalam keadaan kita melakukan ketaatan, dan lebih baik lagi adalah kita mati di hadapan ataupun bersama dekat dengan ahli keluarga kita yang sering ataupun sentiasa mendoakan kebaikan ke atas kita. Maka saya mohon ampun tersilap bahasa terkasar kata, kerana segala kesemuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.